berkenaan dengan pemakanan ini juga antara membuatkan orang stres juga, bukan stres apa nak makan apa, tetapi stres kerana terlalu banyak untuk dimakan dan sebagainya, dan oleh kerana tekanan itu juga menyebabkan selera individu itu makin naik. Nak lagi makan tekanan dan sebagainya. Jadi kita bersama dengan tetamu kita untuk kita lihat bagaimana untuk jaga pemakanan Puan sepanjang Nurul PKP. Zaizal Zainuddin, Pegawai Sains Pemakanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, selamat datang Puan. Terima kasih. Okey, sepanjang PKP ni, apa yang kita nak cakap pasal pemakanan yang seimbang yang paling betul? Okey, macam kita tengok tadilah VT kan, memang tempoh PKP ni ada satu cabaran lah untuk kita amalkan pemakanan yang sihat ni. Tapi sebenarnya kita tak boleh, kita kata putus asa. Tak boleh putus asa, kita kena cuba juga berusaha untuk jadikan tempoh PKP ini satu tempoh yang bermakna untuk kita amalkan pemakanan yang sihat. Contohnya lah, jika sebelum PKP ni kita seorang yang minum air manis ni pagi, petang, siang, malam. Jadi kita gunakan tempoh PKP ni, kita cuba minum air masak pula. Kita tukar perlahan-lahan, dapatkan 8 gelas air masak, air kosong setiap hari. Ataupun jika kalau anak kita lah, kita kata sebelum PKP di sekolah, ibu bapa bekerja, tak ada masa sangat untuk menyediakan makanan bersama-sama, gunakan tempoh ni untuk ajar semula anak makan sayur, makan buah-buahan, makan yang lebih sihat berbanding makanan terproses. Ataupun yang lebih utama kalau ahli keluarga lah secara umum, untuk ahli keluarga yang lain, suami, isteri, ibu bapa kita, untuk kita cuba balik adjust atau tambah baik cara pemakanan kita. Contohnya amalan pemakanan tu, kalau sebelum makan tak tentu masa, lepas ni sarapan pagi kena ada, makan tengah hari kena ada, dan juga makan malam, dan jangan sampai terlewat-lewat malam lah. Jadi kita gunakan tempoh ni untuk cuba semula amalkan pemakanan sihat atau yang lebih sihat, sebab kita bukan saja kesihatan makanan ni penting bukan saja untuk kesihatan badan kita dalam menangani wabak COVID-19, tapi juga kita tak nak semasa tempoh PKP ni nanti dapat penyakit lain pula. Contohnya darah tinggi, kencing manis, tinggi kolesterol, dan yang macam kita tengoklah berat badan bertambah-tambah, tak boleh nak turun. Itu yang kita risau. Jadi akan menyebabkan banyak penyakit kronik lain yang mungkin kita akan dapat sepanjang tempoh PKP. Jadi kena amalkan pemakanan sihat, kena cuba. Baik Puan, sepanjang PKP ini dilaksanakan, orang ramai ataupun orang awam pergi ke pasar raya, tendensi ataupun kecenderungan mereka untuk membeli makanan yang frozen food ataupun makanan segera juga sangat tinggi. Pergi supermarket beli contohnya ayam goreng frozen ataupun sejuk beku, beli mi segera. Lepas tu ialah sebab tak nak ulang-alik beli sayur apa bahan-bahan segar, jadi mereka pun gemar memilih makanan yang sejuk beku, kerana itu juga melibatkan makanan yang tidak seimbang ataupun berminyak, bergoreng sebagainya. Makanan mi segera, makanan diproses. Bagaimana Puan? Bagi saya lah, kalau kita nak mulakan amalan pemakanan sihat ni, yang pertamanya kita kena rancang dulu menu. Jadi bila di dalam tempoh PKP ni, paling penting ialah jangan ada panic buying. Dia panik lah ni. Semua benda rasa nak ambil, so dia pun ambil mengikut sedap mata memandang. Sedap mata memandang ni, apa yang nampak depan mata dia ambil di pasar raya. Sebenarnya kita kena start bermula sebelum keluar daripada rumah tu dulu. Listkan dulu apa makanan yang kita nak beli. Listkan dulu, kemudian list makanan ni kena berkait dengan menu. Menu apa nak buat. Jadi menu tu mestilah masih mengikut konsep Pinggan Sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Jadi kita tak payah pening-pening dulu, kita terus fikir okey, apa kita punya kumpulan biji ring kita yang suku dalam pinggan nanti, apa kumpulan protein kita nak beli, suku juga, dan apa kumpulan sayur dan buah-buahan yang akan mengambil masa separuh dari visual pinggan. Kita senaraikan dan kita bawa list ni semasa membeli barang di pasar raya. Penting dan bagusnya macam ni ialah kita dapat jimatkan duit. Supaya kita tak beli makanan yang tidak diperlukan. Kita hanya beli cukup-cukup je untuk ahli keluarga dan yang diperlukan, dan kemudian kita tidak akan berlakulah pembaziran. Sebab kalau dah terlalu banyak makanan kat rumah,
bila mata asyik tengok tiap-tiap hari tu dia rasa membazir. So dia rasa membazir, dia nak makan. Makan dan makan. So itu yang kita kena jaga. Okey, mungkin boleh kongsikan apa makanan yang harus dielakkan atau makanan yang harus dimakan. Kalau kita tengok sekarang ni banyak makanan yang viral antaranya ataupun minuman. Minuman kopi, apa itu? Dalgona. Dalgona kopi. Itu pun tak elok sebenarnya untuk tinggi. kesihatan kan. Ada yang pening kepala. Mungkin kongsikan apa yang sepatutnya kita makan, apa yang tidak sepatutnya. Macam saya katalah, bila kita duduk dalam tempoh PKP ni, kita banyak habiskan masa di digital punya platform kan. Jadi bila digital platform ni mata lah. Jadi bila gambar tu sedap mata memandang kan, dalgona kopi lah, minuman makanan yang nampak viral kan, hipster kan, kita tengok je daripada kenyang terus jadi rasa lapar. Jadi makanan-makanan macam ni kita kata kita masih perlu kawal. Macam kopi itu sendiri. Kalau kita tak pernah ambil kopi, tiba-tiba sebab tengok dalgona kopi nak minum, mungkin akan ada reaksi kesihatan dalam badan kita. Dan kopi pun kita kena kata ada limit dia satu hari. Kita tak boleh pagi, petang, siang, malam ambil kopi kerana kandungan kafein tu akan tinggilah. Dan juga ia boleh menjejaskan penyerapan mineral, zat mineral dalam badan. Contohnya macam zat besi. Sedangkan zat besi ni penting untuk wanita. Jadi hati-hati tentang pengambilan kopi yang berlebihan lah. Okey Puan, satu lagi pertanyaan berkenaan dengan pengambilan kalori. Memandangkan duduk di rumah tidak ada banyak pergerakan dan atau pembakaran kalori itu tidak berlaku seperti mana sebelum ini kita bekerja, bersenam dan sebagainya, maka pengambilan kalori itu perlu dikurangkan ataupun dikawal. Bagaimana? Pengambilan kalori ni dia begini, kalau kita ikut makan sarapan pagi sekali, makan tengah hari dan makan malam 3 kali, dan kita ikut konsep visual tu, kita tengok macam pinggan sihat tu. Bila kita tengok pinggan kita, mestilah ada sayur, ada buah, ada protein, ada berjivin. Kita ambil 3 kali ni. Kalori ini dapat dikawal kalau sebegini. Tapi kalau kita ambil terlalu banyak makanan yang tinggi lemak, bergula, bergaram, contohnya processed food, dia akan meningkatkan jumlah kalori yang kita akan ambil. Jadi ini yang kita kata tak terkawal. Lagi kalau kita panggil snacking tu, makanan di antara makanan utama. Yang tu yang akan lebih bermasalah lah. Sebab snacking ni kadang orang lagi tak perasan. Dia sambil tengok TV, dia just makan kan. Itu yang kadang kalori tu boleh jadi lebih tinggi berbanding makanan utama. Jadi perhatikan juga apa snack yang kita nak ambil. Bagaimana pula dengan perancangan seperti kata menu tadi kan? Kalau kita nak beli tu seloknya beli seminggu atau 2 minggu. Sebab seperti kita tahu sayur cepat layu. Jadi bila dah layu tu hasilnya pun kurang. Bagaimana pula dengan kalau kita, sekarang ni pun kalau kita tengok sebaik-baiknya kalau dapat seminggu pun dah cukup baiklah. Dan dari segi sayur tu kita boleh pelbagaikan. Ada sayur berdaun. Berdaun ni dia lebih kurang tahanlah shelf life dia. So nanti kita beli bersama dengan sayur yang tahan lebih lama lah. Jadi bila ini kita akan gabungkanlah untuk jadi menu seminggu kita. Tak semestinya setiap hari kita makan sayur berdaun sebab mungkin kerana kita perlu keluar dalam waktu yang tidak boleh kerap kan. Jadi kita kena pelbagaikanlah dengan dari segi sayur berdaun dengan sayur yang berbuah lah. Contoh kita kata kobis kena ada, brokoli pun kena ada kan. Labu air pun boleh juga. Dan juga sayur kangkung, sayur bayam. So, kita campur-campur untuk seminggu punya makan. Itu seeloknya lah kan Puan. Tapi memandangkan ramai yang juga terluang masanya ataupun ada masa lapang di rumah ni, macam-macam lah menu yang mereka cuba sehinggakan lengkap menu satu hari tu. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi biryani, petang pula ada minum petang, malam sup tulang pula. Dah melebihi kalori sepatutnya. Masa yang terluang untuk menyediakan lagi banyak menu. Masalahnya Puan, bagaimana? Kita kena faham, kita tak boleh jadikan waktu tempoh PKP ni hanyalah waktu kita mencuba segala resepi dan dijadikan tujuan utama kita makan. Waktu tempoh PKP ni adalah waktu yang kita boleh pelbagai lagi aktiviti lain. Satu lagi contohnya adalah bersenam. Bersenam mesti kena ada sekurang-kurangnya 30 minit sehari selama 4-5 kali dalam seminggu lah. Mesti kena bersenam. Dan makanan pun macam mana nak makan mesti ada kepelbagaian. Contoh kalau hari ni dah buat nasi biryani. Biryani ni kita kata dengan minyak dia dengan kalori yang tinggi. Esok jangan pula makan nasi bukhari pula. Kita makanlah nasi, kita kata ada ikan bakar ke ataupun asam rebus. Kita tukar-tukar jenis masakan tu pun penting. Tak boleh setiap hari bergulai, tak boleh setiap hari kita kata berminyak. Mesti kena ada kepelbagaian.
Pengambilan buah juga penting. Kalau saya nampak di laman sosial tu ada yang dia tunjuk buah ni dia punya apa ni khasiat dia tinggi mana, macam nenas lah, urin tu betul lah penting juga sebenarnya. Ya, kita memang tekankan betapa pentingnya pengambilan sayur dan buah-buahan semasa tempoh PKP ini sebagai salah satu untuk membantu meningkatkan imun sistem badan kita lah. Jadi untuk buah dengan sayur ni uniknya dia adalah melengkapi satu sama lain. Maksudnya tiada satu jenis buah saja yang boleh membantu menyihatkan kita, tiada satu jenis sayur sahaja yang boleh menyihatkan kita. Kita kena campur dan pelbagaikan. Setiap hari kalau boleh tukar-tukarlah. Jadi itu pentingnya perancangan menu. Apa kita nak beli, buah apa yang kita nak beli, jangan terlebih sangat atau kurang sangat. Ada juga yang ambil langkah untuk memastikan pemakanan mereka terjaga. Mereka banyak membelanjakan untuk membeli makanan yang berasaskan fiber, serat ataupun protein untuk memastikan mereka sentiasa rasa kenyang sepanjang hari. Jadi taklah rasa nak makan saja kan. Itu betul ke tindakan tu? Okey, sememangnya kalau salah satu kaedah kalau kita makan ikut konsep suku-suku separuh ni pun sayur dan buah tu memang dah ada fiber yang cukup. Termasuk dengan protein, contohnya macam daging, ayam. Mereka kumpulan ini memberikan kita rasa satiety atau rasa kenyang yang lebih lama. Jadi memang pentingnya kita makan mengikut konsep ni lah. So perut kita akan rasa selesa. Dia jadi masalah cepat lapar ni salah satunya dia ada 3 lah. Kalau saya kata bukan salah satu 3. Pertama, kalau makanan tu kurang fiber. Makanan dalam pinggan sihat kita tu tak ada sayur, tak ada buah, dia ada nasi je lah. Nasi banyak sepinggan, lepas tu ayam kecil je satu. Dia akan tak seimbang. Bila tak seimbang, karbohidrat banyak, kita akan mudah untuk lebih cepat rasa lapar. Yang kedua, kalau makanan yang terlalu masin, contoh snacking kita lah, kerepek, chips, jajan dan sebagainya. Bila terlalu masin, kita akan menyebabkan mudah berasa haus. Kadang-kadang bila berasa haus ni, dia akan mengirukan otak kita, adakah kita haus atau lapar. So, selalunya kita tak akan rasa nak minum tu dulu. Kita terus nak, rasa nak makan lah, nak makan apa lagi. Sebab tu kita pun sarankan, kalau rasa lapar setelah dah makan, minum air dulu. Tengok keperluan air kosong kita, dah cukup ke tak, sampai waktu tu berapa banyak, berapa gelas kita dah minum. Itu lebih penting lah. Itu ada challenge-nya 10 hari je. Kita nak minum air masak tu kan. Supaya itu pun adalah benda basic yang kita nak, at least dalam tempoh PKP dapat buat perkara tu pun dah cukup baik dah. Okey. Bagaimana pula dengan yang kalau seseorang tu yang beli barang tu terlalu banyak pula sampai peti aisnya pun penuh. Bila kita tahu penuh tu, peti ais tu ada sebab kenapa kita jangan penuh sangat. Sebab khasiat dia takut nanti kurang pula. Sebab tak ada, orang kata ventilation yang cukup untuk makanan-makanan itu. Bagaimana pula dengan itu? Okey. Memang dari segi psikologi ni pun, kalau kita seorang manusia ni, kalau mata dia lihat terlalu banyak makanan, sentiasa nampak makanan, memang dia ada tendensi atau keinginan untuk makan dan makan. Sebab itulah macam saya kata tadi, dengan tempoh makanan yang segar, tempoh makanan segar, sayur, buah ni tidak terlalu panjang. Dari seminggu tu dah cukup baiklah kita dapatkan. Jadi rancang menu. Jangan terlalu banyak beli fast food, frozen food, sebab ini akan menyebabkan bila kita buka peti ais nampak ada, terus kita sayang pula kalau tak makan membazir. So kita pun goreng. Kita pun masak. So kita, macam saya kata, balik kepada rancang menu. Itu penting. Perancangan itu sangat penting sebenarnya. Tapi kalau kita sebut makanan yang bergula, makanan manis dan sebagainya, apa yang menjadi tarikan utama adalah golongan kanak-kanak. Kan nampak gula-gula, nampak kuih. Dekat depan kita ni contoh yang tak baiklah sebenarnya, bukannya contoh yang baik sebenarnya kita bawakan contoh ni. Kita nak sebagai wapa tu nak jaga anak-anak pemakanan mereka ni, sebab ialah keinginan mereka nak makan aiskrim lah, gula lah. Betul. Itu memang satu cabaran jugalah untuk ibu bapa yang ada anak-anak, dan lagi satu permintaan anak-anak zaman sekarang ni kan, sebab nampak dalam TV ke, dekat dia punya platform media sosial ke dan sebagainya, dia nampak minta kan. Jadi di sinilah peranan ibu bapa yang saya katakan tadi. Kita bukan hanya gunakan tempoh PKP ni untuk amalkan pemakanan sihat tu, tetapi kita kena ajar dah anak kita, terangkan kepada mereka kenapa mereka kena makan sayur, kenapa kena mereka makan
makan buah. Kenapa kanak-kanak anda kena sihat bermulai hari ini sepanjang tempoh PKP dan selepas ini supaya imuniti badan mereka lebih tinggi. Kenapa mereka tidak boleh makan terlalu banyak makanan manis ya? Kerana makanan manis, gula kanak-kanak ni dia boleh ada kajian menunjukkan dia menyebabkan mereka lebih hyperaktif, lebih kita kata cenderung untuk terlalu aktif lah kalau gula tu terlalu tinggi dalam tubuh badan kanak-kanak, dan juga ia boleh menyebabkan kepada masalah obesiti dan lain-lain masalah. Jadi di sini peranan ibu bapa perlahan-lahan kena ubah pola makanan anak-anak tadi secara perlahan-lahan, sebab kita tak nampak cara yang kita boleh terus tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, sebab kanak-kanak psikologinya pun dia akan rasa kenapa dia tak boleh makan. Jadi kita kena ada ilmu pemakanan yang betul dan ajar mereka makan sayur, makan buah lepas hari ni. Macam tu. Okey, baik. Baik. Terima kasih sekali lagi di atas perkongsian. Tapi sebelum tu mungkin boleh kongsikan sedikit tips kepada orang di luar sana bagaimana untuk kawal makanan mereka. Okey, untuk kawal makanan macam saya kata tadi, mudah. Pertama mesti ikut konsep pinggan sihat, suku-suku separuh. Visual mata kita setiap kali tengok pinggan adalah macam suku-suku separuh tu. Ada buah, sayur, ada biji rin dan juga ada kumpulan protein. Dalam masa yang sama, 8 gelas air kosong jangan tinggal setiap hari, kena ada. Agihkan secara sama rata sehingga sampai tidur. Dan elakkan makan malam terlalu lewat malam lah. Yang tu kita cuba amalkan dulu. Okey. Terima kasih sekali lagi Puan Nurul Zaiza Zainuddin, Pegawai Sains Pemakanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, betapa pentingnya kita kawal makanan, sebab takut nanti habis PKP penyakit lain pula kita dapat. Penyakit yang memudaratkan kesihatan juga. PKP mungkin juga boleh diganti kepada bukan sahaja perintah kawalan pergerakan, tapi perintah kawalan pemakanan. Kan? Kawal juga pemakanan tu sepanjang PKP ni, kerana waktu inilah ramai yang cenderung untuk makan banyak, makan bermacam-macam jenis menu dan sebagainya. Akhirnya berat badan naik dan juga menyebabkan pelbagai penyakit yang boleh memudaratkan kesihatan.